Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 25 Mac 2022 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi yang kita guna terjemahan dia edisi ni warna kuning ni. Sambungan kita muka surat 91, babu ma yaquluhu ba'da takbiratil ihram. Babu ma yaquluhu ba'da takbiratil ihram. Bab apa yang kita nak baca, apa keucapan bacaan kita setelah kita takbiratul ihram. Dalam siri yang lepas kita dah belajar takbiratul ihram. Maka di sini kita nak tahu selepas takbiratul ihram tu kita nak baca apa. Kita nak baca apa selepas takbiratul ihram. Ini yang penting bagi kita ni, belajar ilmu tentang amalan kita. Kita belajar ilmu tentang apa? Tentang perkara yang kita nak beramal dengan dia. Kita nak buat. Kita nak beribadat mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, bacaan setelah takbiratul ihram banyak, terdapat hadis-hadis yang banyak. Kalau kita nak kumpul panjang, maka Imam Nawawi rahimahullah taala tolong kumpul kepada kita bacaan-bacaan secara keseluruhannya, yaqtadi bimajmu'iha, secara keseluruhannya ada 5 bacaan. Tanda pelajar. Mana setelah Imam Nawawi rahimahullah taala kumpul hadis-hadis, kemudian daripada hadis itu dia buat satu susunan bacaan, ada 5 bacaan. Kitab ini sebahagian besarnya yang sahihnya ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Jangan lupa cari perisai. Tak jumpa cari perisai, bahaya kita. Kita dalam keadaan bahaya bila tak ada perisai. Masuk peperangan tanpa perisai, bahaya ke tidak? Sangat berbahaya. Maka para pelajar, biar kita ada perisai. Yang pertama, tulis nombor 1. Bacaan yang pertama, letak lepas pada Allahu Akbar tu, letak nombor 1. Kita ada 5 bacaan. Bacaan yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak nombor 1 itu, supaya kita tidak pening. Maksud dianya, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi kita cari dalam kitab kita ni, dalam kitab perisai kita ni, manakah zikir doa iftitah. Doa iftitah. Para pelajar tengok yang ada perisai Muslim, muka surat 39. 39 bab yang ke-16. Kalau yang cari dalam handphone tu tulis doa iftitah, jumpa lalu. Dia kumpul dalam ni beberapa bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata alhamdulillah, kita cobalah gila-gila lah baca tu. Bacaan yang kedua, letak nombor 2. Wajah tu, letak nombor 2 itu.
Ikut semua. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tutup itu. Itu nombor 2. Buat garisan itu. Terjemahan dia, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan lurus kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan sekali-kali bukanlah aku termasuk golongan orang musyrik, tidak sekali-kali. Sesungguhnya salatku, ibadatku, nusuk tu boleh ibadat, boleh sembelihan pun boleh. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang-orang Muslim. Letak sekatu dulu. Itu bacaan nombor 2. Letak nombor 3 pula di kitab. Nombor 3 bermula di Allahumma. Kata semua. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi faghfir li wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta dalam kitab ni ada tambah la yasrifu anni sayyi'aha. Maknanya dalam kitab ni ada lafaz dia tertinggal. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dalam kitab Arab ni tak ada. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tengok lafaz dia. Baik. Kita tengok terjemahan pula. Ya Allah, Engkaulah Raja. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah mengenai diriku sendiri dengan melakukan maksiat dan aku mengakui akan dosaku, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Kerana sungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau ya Rabb. Dan tunjukkanlah, tanda pelajar ni, bermula daripada wahdini li ahsanil akhlaq. Doa ni penting sangat. Doa minta jadi baik. Kalau tak boleh baca dalam solat pun bacalah di luar solat. Saya kata tak ingatlah saya nak baca dalam solat, baca juga di luar solat, kita buat doa. Pelajar-pelajar kita ni, imam-imam, cuba hafal doa ni. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan tunjukkanlah, pimpinlah aku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha anta, tak ada Tuhan yang boleh, tak ada siapa yang boleh menunjukkan akhlak yang mulia itu ke jalan akhlak yang mulia itu lain daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Kita mengaku.
wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, kerana tiada yang mampu memalingkannya selain daripada engkau ya Allah. Maknanya tak ada siapa yang boleh beri hidayah, petunjuk jalan yang baik itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta dengan Allah, jangan duk minta dengan makhluk lain, jangan duk minta dengan siapa-siapa. Manusia lain itu tak rak belakang dah kan. Dia panggil tak rak. Dia pun kena minta dengan Allah, kita pergi minta dengan dia pula. Jadi para pelajar, letak garis saya, kalau letak bintang ke dekat perkataan wahdini li ahsanil akhlak. Baca setiap hari kalau boleh. Kita nak minta doa supaya baik akhlak. Tanda ni pelajar. Kita minta doa akhlak yang mulia. Allahumma hdini. Kalau kita nak baca pendek, kita mula dengan Allahumma, boleh? Jangan wahdini lah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa anta. Jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri kepada kita akhlak yang mulia. Dalam Perisai Muslim nombor 41 doa saat ni kita nak sangat ni, kita semua ni pelajar tua, pelajar muda, hak jom mengajar pun nak sangat kalau boleh kita baca belaka doa minta akhlak yang mulia ni. Bila jadi akhlak yang mulia, tak ada lah kelahi-kelahi, balah-balah ni, tuduh-tuduh orang tak terpasar ni, hilang lah. Tak ada akhlak yang jadi pelik ni. Baik, pergi kepada bacaan yang keempat. Letak nombor di bacaan tu. Nombor 4. Labbaika wa sa'daik. Kata labbaika wa sa'daik. Tak aja baca kan, ni senyap ya bunyi. Dia panggil bunyi senyap. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Dia beza dalam hak terjemahan ni, wal khairu kulluhu bi yadaika. Kita baca ikut hak dalam kitab terjemah lah, takut budak pening. Wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana agak boleh baca kau tu? Kena boleh lah. Mana boleh tak boleh. Kalau tak ingat pun hafal tepek dinding tu. Tok tempat maya baca tu. Tengok terjemahan dia. Labbaika wa sa'daik. Aku menyambut panggilanmu supaya melakukan ibadat. Dan semua kebaikan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan itu duduk mana bersandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua kebaikan berada genggaman kedua-dua tanganmu, sedangkan kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Hanya denganmu dan kepadamu aku berharap, wahai Zat yang maha tinggi lagi maha suci. Aku memohon keampunan dan taubat daripadamu ya Allah. Berapa dah kita? Yang kelima dah. Tulis yang kelima, bacaan yang kelima. Kalau kita tak letak nombor macam ni, awak rasa nak pecah dunia ni, panjangnya. Bila kita letak nombor, setiap kali solat kita baca, kita pilih satu. Hari ni saya nak baca doa nombor 1. Nanti Zuhur baca nombor 2 pula. 3, 4, 5. Kita gilir, tak apa. Tapi kalau kita solat seorang, boleh kita nak baca semua 5-5 tu. Tengok arahan Nawawi nanti. Baca bacaan yang kelima. Ikut. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini
min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Mana kita hak dosa kita taubat dah, campak jauh-jauh, aku tak mau tengok lagi dia. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku sebagaimana pakaian berwarna putih dibersihkan daripada kotoran. Mana baju putih kita ni, kita bersih daripada segala kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air, dengan salji, wal barat, dengan air embun, semua benda lah, yang pentingnya basuhlah dosa-dosaku itu. Ulama kata, kenapa Nabi ajar dengan air salji, air sejuk? Kenapa? Sebab dosa itu panas. Dosa panas, dia membawa ke neraka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya jangan buat dosa. Dan jangan apa? Jangan buat dosa dan jangan tinggal lagi dosa itu kecuali kita taubat. Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tamatlah 5 bacaan. Fa kullu hadzal madhkur, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, semua bacaan yang telah disebut itu memiliki dalil yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nawawi rahimahullah dia kumpul bacaan dan dia kata ini ambil daripada hadis yang sahih. Bacalah. Kemudian kita berpindah pula kepada hadis-hadis yang menyebut tentang doa iftitah. Hadis yang menyebut tentang doa iftitah. Apa dia ada? Apa ada pada hadis? Mari kita belajar hadis pula. Wa ja'a fil babi ahaditsun ukhar. Dalam bab ini terdapat hadis-hadis lain yang banyak yang kita nak belajarkan dia. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perbahasan ini banyak lagi. Tengok bacaan nombor 116. Bacaan nombor 116. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala. Kata Nawawi, hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan salat, lepas dia bertakbir, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa ni. Doa apa ni? Baca belakang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ingat ke tak tu? Ingat? Je lebah kapur baru kita. Lebah bandar tak apa nak tarah ni. Sebab tak apa kuat. Tanya ingat ustaz. Siapa ingat? Ustaz ingat? Nanya. Kalau ustaz tak ingat, buka Perisai Muslim lah. Maksud dia Maha Suci Allah, segala puji bagimu ya Allah, Maha Suci namamu, Maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripadamu ya Allah. Kata Nawawi, hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi asanid dhaifah, dengan sanad-sanad yang lemah belaka.
Imam Nawawi kata sanad dia lemah. Tapi dia ajar. Itulah yang dikatakan ulama dalam masalah nak beramal dengan hadis dhaif. Boleh beramal tapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kata Al-Baihaqi, tengok dalam kitab. Wa dha'afahu Abu Daud. Hadis itu telah ditadhaifkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Baihaqi dan lain-lain. Telah meriwayat oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi daripada riwayat Abu Sa'id wa dha'afu, mereka mengatakan hadis itu dhaif. Kata di Baihaqi, Imam Baihaqi kata apa? Diriwayatkan doa istiftah ini dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika. Macam kita sini subhanakallahumma wa bihamdika. Hadis itu riwayat juga daripada Ibnu Mas'ud marfu'an, mana diangkat ke Nabi. Wa an Anas marfu'an wa kulluha dha'ifatun. Tapi yang peliknya tanda pelajar. Hadis 116 ini para muhakkik hadis di akhir zaman ini mengatakan hadis ini sahihun bi syawahidihi. Mana hadis itu sahih melalui jalur-jalur yang lain yang dikumpul-kumpulkan. Tulislah kita sahih bi syawahidihi. Maknanya hadis ini jadi sahih dengan jalur-jalur lain yang ada. Mana kalau dia story itu dhaif. Betul lah tu. Apa yang dikata oleh Imam Nawawi itu betul. Tapi setelah dikumpul-kumpul dia naik darjat. Naik darjat sahihun bi syawahidihi. Alhamdulillah, mana hadis ni boleh kita beramal dengan dia. Selepas daripada kita takbiratul ihram, kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tengok makna. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuka wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka, apa dia wa ta'ala jadduka tu? Mana maha tinggi kuasamu ya Allah. Dan wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Baik, hadis ini dah jawab dah tadi kan. Hadis ini rawahu sahih bi syawahidihi. Baik. Kata Nawawi rahimahullahu taala, Imam Baihaqi mengatakan, tengok di bawah baris akhir sekali. Semua hadis yang diriwayat ada dhaif, yang paling sahih adalah riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, kemudian diriwayatkan dengan sanad darinya radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia mula dengan bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia baca doa ni, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah sama tu. Baik, kita berpindah kepada hadis 11. Itu 117 ni. Hadis Umar tadi dikira 117. 118 pula. 118. Wa ruwina fi sunanil Baihaqi anil Harith bin Ali radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال
kami riwayatkan dalam Sunan Baihaqi daripada Al-Haris daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu dia diriwayatkan bahawa Nabi memulakan solat dengan bacaan ini. Baca apa tu? Kata la ilaha illa anta subhanak zalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian sambung wajah tu wajah lillazi fataras samawat yang kita dah baca di awal tadi. Mana ada riwayat ni dia panjang lagi. Sebelum wajah tu mari lagi hak lain. Ila akhirih. Maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku telah menganiayai diriku sendiri dan berbuat keburukan. Maka ampunilah aku, kerana tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa selain daripada-Mu ya Rabb. Aku menghadapkan wajahku. Jadi sampai situ sambung balik hak tadi. Wajah tu lillazi fataras samawati wal ardh. Kata Nawawi wa huwa hadisun dhaif. Imam Nawawi kata hadis ni dhaif lah. Sebab apa? Fa innal Haris al-A'war, salah seorang daripada rawi dia nama Haris al-A'war, muttafaqun ala dha'fihi, terlalu lemah. Sepakat ulama hadis mengatakan dia ni terlalu lemah. Wa kana Sya'bi yaqul, Sya'bir Amir Asy-Sya'bi kata apa? Al-Haris Al-Awani kazzab, seorang pendusta, pembohong. Biasanya kalau hadis tu pendusta, darjat dia bukan lagi dhaif, tapi dia pergi kepada dhaifun jiddan atau hadis palsu. Kena hati-hatilah para pelajar. Bila kita tengok rawi tu muttaham bil kadzib ataupun dia kata kazzab, dajjal, matruk, macam-macam istilah ulama hadis dia buat istilah. Dia tahu. Kita yang tak mengaji ni tak tahunya. Kalau tak mengaji, kalau mengaji tahu. Alhamdulillah. Baik. Tengok Imam Nawawi cuba nak huraikan kepada kita salah satu daripada bacaan. Salah satu daripada bacaan yang kita baca tu apa dia? Wa amma qauluhu sallallahu wasyarru laisa ilaik. Bacaan yang ke berapa tu? Wasyarru laisa ilaik. Tengok dalam kitab kita. Bacaan yang keempat. Wal khairu kulluhu biyadaika wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Maknanya semua kebaikan berada dalam genggaman tanganmu ya Allah. Dan sedangkan kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Letak tepat tu pelajar. Wasyarru, tulis itu. Laisa ilaika. Mana benda buruk orang tak sandar ke Tuhan. Mari kita belajar sikit. Ulama kata apa? Fa'lam mazhab ahlul haqqi, dari kalangan muhaddisin, ulama hadis, ulama fiqh, mutakallimin, dari permulaan daripada zaman sahabat, tabi'in dan selepas daripada mereka, daripada umat Islam ini, anna jami'al kainat, semua benda atas dunia ini terjadi dengan kehendak Allah. Hak baik pun Tuhan buat, yang buruk daripada Allah. Yang bermanfaat Allah beri, yang mudarat Allah beri. Kulluha minallah, semuanya dengan kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana kita nak kata wasyarru laisa ilaik wal khairu kulluhu biyadaik, yang baik-baik semua di tanganmu, yang jahat tidak disembah padamu. Macam mana kita nak faham? Sedangkan ulama Ahlussunnah kata Allah Ta'ala cipta semua sekali, yang buruk, yang baik. Macam mana kita nak faham? Nabi kata wasyarru laisa ilaik. Kata Nawawi, fazakara ulama fi ajwibah, ulama telah buat jawapan kepada
wasyarru laisa ilaika ini ada 4 jawapan. Celek mata, buka telinga, pensel bergerak untuk mencatat jawapan. Yang pertama, masyhur kata di An-Nadhr bin Shumail dan lain-lain imam lepas pada dia kata apa? Wasyarru la yataqarrabu bihi ilaik. Maknanya wasyarru laisa ilaik, benda buruk, benda tak comel, benda tak baik, orang tak buat taqarrub, nak mendekatkan diri kepada Allah, orang tak buat. Satu. Makna yang kedua, la yas'ad ilaik. Maknanya wasyarru, yang jahat itu tidak naik laporan dia kepada Tuhan, tak naik ke langit. Innama yas'adul kalimut tayyib, yang naik ke langit iaitulah ucapan-ucapan yang baik, yang buruk tak naik. Lagu mana? Makna yang ketiga, la yudafu ilaika adaban, jangan kamu sandarkan benda tak baik kepada Allah secara beradab, beretika. Tak boleh kita kata ya khaliqash syar, la. Macam kalau kita doa ya khaliqal insan, wahai Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan alam. Jangan kata ya khaliqash syar, Tuhan yang membuat benda jahat, tak kata. Itu dia panggil beradab dengan Allah. Memang Allah Ta'ala buat, tapi orang tak kata lagu tu. Wala yuqalu, dan tak boleh juga kita kata ya khaliqal khanazir, wahai, dalam doa gitu, ya khaliqal, wahai Tuhan yang menjadikan babi. Astaghfirullahalazim. Mau kata lagu tu ke Tuhan? Memang Allah buat, tapi beradab orang tak itu. Karena itu pendakwah-pendakwah kita ni selalu baca doa, dikata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, yang baik, yang bermanfaat itu dari Allah. Ucapan saya yang tak baik dari saya dan apa? Syaitan. Siapa syaitan? Mungkin cik kata ke syaitan. Mana hobu orang tanda ke syaitan. Walaupun syaitan tak mari-mari pun. Tapi itulah bahasa. Mana tak boleh kita sandarkan kepada Allah perkara-perkara yang tidak harmoni. Kita sandar yang baik-baik je. Benda semua Tuhan buat. Itu 3 makna. Makna yang keempat, ai laisa syarran bin nisbati ila hikmatika. Tak ada benda jahat semata-mata kalau nak sandarkan kepada hikmat Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat makhluk ni mesti ada kelebihan dia, mesti ada faedah dia. Mu tahu ke tak tahu, kamu suka ke tak suka, kamu terpaksa kena akur bahawa apa yang Tuhan buat ada faedah. Itu jawapan, 4 jawapan kepada laisa al-syarru laisa ilaik. Benda yang buruk kita tak sandarkan kepadamu ya Allah. Sebagaimana kita tak kata dalam kuliah kita benda yang baik dari Allah, benda yang buruk dari Allah, tak. Kita kata benda yang buruk, yang tak baik itu dari saya dan geng saya. Siapa? Syaitan yang duk kacau kita. Bukan geng kita tu, pengacau kita, nama dia syaitan. Jelas dah? Jangan duduk pening kepala lah. Sebab doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW ini semuanya bermanfaat, baik, ada hikmah belaka. Mari kita berpindah kepada faslun. Haza ma warada minal azkar fi du'a'it tawajjuh. Kata Imam Nawawi, inilah bacaan zikir-zikir ini, doa iftitah ini dia panggil doa tawajuh. Zikir-zikir dalam doa itu dianjurkan untuk menggabungkan semuanya bagi orang yang solat sendiri. Dengar. Nawawi kata 5 bacaan tadi ataupun ambil dalam buku Perisai Muslim ni, kalau solat seorang kita baca semua tak apa. Walil imam, kalau awak jadi imam kena minta izin makmum. Makmum, malam ni bapa imam mau baca 5 riwayat doa tak boleh. Makmum kata jangan apa imam, lena kami kat belakang. Sebab doa iftitah kena baca pelan, baca perlahan, tak boleh baca kuat. Kalau baca kuat boleh, tapi menyalahi sunnah.
Kalau mereka tak izin, fala yutawil. Makmum kata jangan, kami tak setuju, jangan panjangkan kepada makmum. Bahkan ringkas sajalah kita baca doa. Yang mana yang ringkas? Kalau mu nak ringkas, Nawawi kata baca ni, wajjahtu wajhil ladzi fataras sama sampai ke minal muslimin. Itu pun yang kita selalu baca kan, yang menjadi bacaan kita pun hak tu pendek-pendek sudah. Kenapa? Kerana belakang kita ada orang ramai, orang tua, orang sakit lutut ada, jadi kita jangan panjangkan. Wa kadzalikal munfarid, demikian juga orang yang solat seorang tapi dia nak cepat. Baca gili-gili lah, hari ni baca ni, yang baca ni. Dan ketahuilah bahawa zikir-zikir ini semuanya sunat dalam solat fardu dan solat sunat. Solat fardu kita kena baca, solat sunat pun kita kena baca. Kalaulah kita tak terbaca pada rakaat pertama sengaja atau terlupa, jangan lagi kamu buat pada rakaat yang selepasnya. Jangan. Kerana telah terluput tempat dia. Tak ada. Mana kita Allahu Akbar, kita tak baca. Tengok rakaat yang kedua nak baca. La. Ataupun kita dah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak ingat baca wajah tu. Adalah. Teruskan alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh nak undur ke belakang lagi. Sebab apa? Sebab dia sudah pergi kepada rukun yang lain, dia tak boleh undur ke belakang. Walau fa'alahu, kalau dia buat juga, kana makruhan, dia jadi makruh, wala tabtul salat, tidak batal salat dia. Tapi makruh, perbuatan tak baik, tak comel. Kita nak baca wajah tu sebab nak ikut sunnah. Tapi kita pergi langgar SOP sunnah dari sudut pelaksanaan, maka jangan buat. Jangan kita buat. Siapa dia tinggal baca wajah tu ataupun doa iftitah setelah dia bertakbir, sehingga dia masuk kepada qiraah ataupun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aku tak baca doa, faqad fata mahalluhu, sudah terlepas tempat dia, la ya'ti bihi, jangan lagi dia undur. Tapi kalau dia buat juga, falau atabihi lam tabtul, kalau dia buat juga tak batal solat, tapi itu dipanggil perbuatan yang makruh, yang tidak comel dalam SOP di dalam solat. Baik, patut kita letak nombor juga sini ya, baru senang. Nombor yang berikutnya, walau kana masbuqan, seorang ini masbuk ni makna dia terlambat mari, dia sempat dengan imam pada rakaat yang berikutnya, atabihi, dia boleh baca doa iftitah seorang dia. Kita takbir Allahu Akbar sebagai imam, kita wajah tu, lepas tu kita baca Fatihah. Kecuali kalau dia takut, kalau dia baca doa iftitah tak lepas Fatihah, tak ada, jangan baca iftitah. Habis fayashtaghilu bil Fatihah, adalah dia baca Fatihah. Fa innaha akad bi annaha wajibah. Fatihah tu wajib, rukun. Kalau tak baca tak jadi. Hak ni sunat, tinggalkanlah, ambil yang rukun. Macam mana cara? Sanilah supaya kita ajar ni. Kita mari, imam dah rakaat yang kedua, kita pun masuk Allahu Akbar. Aku ni kalau aku baca doa iftitah, takut tak sempat nak baca Fatihah, jangan baca, teruskan dengan Fatihah selalu. Baik. Walau adrakal masbuqu al-imam fi ghairil qiyam, seorang masbuk dia sempat imam duduk dalam sujud ke, duduk dua sujud ke, tahiyat ke, apa nak jadi? Imma fi ruku', imam sedang rukuk, imam sedang sujud, imam sedang tasyahud, ahrama ma'hu. Dengar ni awal, mu mari imam rukuk, jangan tunggu Allahu Akbar, imam sujud, jangan tunggu. Ni dia tunggu, bercancang di situ. Tak bercancang, dirilah, duduk berdiri, relax, tunggu imam bangun. Salah menyalahi sunnah seperti itu. Yang patutnya
kita masuk terus. Di mana kita dapat? Di mana kita sempat imam, ikut dia. Ahrama mau, kamu takbiratul ihram di situ. Wa ata bizikril ladzi ya'ti bihil imam, kamu baca zikir yang dibaca oleh imam. Manakala kita sempat imam dalam rukuk, kita pun Allahu Akbar rukuk sekali dengan imam, kita tak baca lagi doa iftitah, yang kita bacanya subhana rabbiyal azim. Kalau kita sempat di imam dalam tahiyat awal, kita baca apa? At-tahiyatu. Baca tahiyat. Mana kita ikut zikir yang dibaca oleh imam pada tempat itu. Jangan yang aku ni masbuk ni, tak. Aku tak sempat baca iftitah, baca dulu. Tak. Wala ya'ti bidu'a'il istiftah fil hali wala fima ba'dahu. Tak payah lagi baca doa iftitah pada sekarang ataupun waktu dia naik ke rakaat nanti pun tak baca juga. Gugur sudah bacaan itu. Gugur sudah bacaan yang tersebut. Wakhtalafa ashabuna. Berbezalah pandangan ulama kita. Ulama mazhab Syafi'i berbeza pandangan tentang apa? Tentang sunat ke tidak. Tanda belajar. Tulis tepi kita hukum baca iftitah salat janazah. Allahu Akbar. Wajah dulu ke? Pakai terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum? Jarang kita bercakap ni. Qala an-Nawawi wal asahhu. Pendapat yang paling sahih annahu la yustahab. Tak sunat. Tidak sunat dalam solat jenazah kita baca doa iftitah, tidak sunat. Tak sunat deh. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Karena solat jenazah itu dibina di atas takhfif, maknanya kita nak cepat. Kita nak usul jenazah ke kubur. Bukan nak lama-lama kat sini. Jadi jangan baca doa iftitah. Wa'lam. Masalah lain pula. Tulis masalah baru pula. Hukum doa iftitah tu apa? Anna doa al-istiftah sunnah. Laisa biwajibin. Doa iftitah itu sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Walau tarakahu, kalau awak tinggal dia dengan sengaja ataupun dengan terlupa, lam yasjud lis-sahwi, jangan sujud sahwi, tak ada sujud sahwi. Satu. Was sunnatu fihi al-israr. Sunat juga kita perlahankan bacaan, jangan kuat-kuat. Kita perlahankan bacaan. Jangan tak baca, jangan apa ni, perlahankan bacaan. Falau jahara bihi, andanya orang ni jenis waswah ni baca kuat ni. Allahu Akbar, wajah tu. Allahu Akbar kabir, baca kuat. Apa hukum? Kana makruha. Perbuatan itu makruh, mana perbuatan yang tidak comel, perbuatan yang tidak baik, wala tabtul salat. Tidak batal solat dia. Solat tak batal, tapi dia telah membuat perkara yang tidak baik, perkara yang tidak elok, perkara yang tidak comel, di mana dalam solat dia. Dalam solat dia tak comel. Lah ni kita nak comel ke nak tak comel? Nak comel ke wudu? Ikut sunnah. Jangan ikut kepala kita. Apa salahnya? Benda baik kan ni? Aku nak baca doa. Lah, jangan duk main apa salah. Salah kalau kita pergi buat benda yang Nabi tidak ajar. Sebab itu ibadat, solat ni ibadat, tak boleh kita reka sendiri. Kalau awak nak buat rumah, ikut mu, nak buat pintu mana pun. Tak ada lah sunnah Nabi kata pintu kot ni. Cuma dalam sunnahnya Nabi suruh hajar. Kalau kita banyak menggunakan pintu, gunakan kaki kanan, kecuali tandas kaki kiri, itu ada. Sama juga dalam bab makanan. Dalam bab makanan tak apa kita nak makan apa pun, tapi SOP dia nya mesti guna tangan kanan. Makan hot depan dulu. Jangan melompat. Itu dia punya kaedah.
Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada kali ini hukum bacaan riwayat-riwayat tentang apa dia doa bacaan selepas takbir dan doa iftitah. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Babut ta'awuz ba'da doa istiftah. Bab baca a'udzubillahi setelah kita tamat doa istiftah. Jadi doa tu nak ambil mana? Dengan terjemahannya dalam kitab Perisai Muslim, tuan-tuan boleh ambil, baca, hafal, amal. Mudah-mudahan kita dapat meraih pahala yang besar insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.